Kita mulakan Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi kesempatan pada kita semua untuk kita bertemu hari ini. Terima kasih pada yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita doa sama-sama pada Allah Azza wa Jalla, berkumpulnya sebuah manusia, berkumpulnya sekelompok manusia yang hadir kerana untuk menuntut ilmu, dan berkumpulnya sekelompok manusia yang hadir kerana ingin belajar sesuatu, dan belajar itu, menuntut ilmu itu membawa dia untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka majlis-majlis sebegini jangan pernah kita underestimate, jangan pernah kita pandang rendah kepada majlis sebegini. Mudah-mudahan kita doakan 3 perkara ni, mudah-mudahan at least kalau kita balik daripada kuliah ni, daripada majlis ini, kita balik dengan 3 perkara ni, sama-sama kita doakan. Yang pertama adalah kita doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan sebesar-besarnya untuk kita, insya-Allah, semeriahnya Sayyidul Ayyam pada hari ini. So mudah-mudahan pada hari Jumaat pada hari ini, semeriahnya Sayyidul Ayyam itu, Allah SWT meriahkan juga pengampunan untuk kita, insya-Allah. Yang kedua adalah kita mohon sama-sama kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah berikan kesihatan di dalam keberkatan. Kenapa saya katakan kesihatan dalam keberkatan, tuan-tuan sekalian? Sebab ada je manusia yang hidup dekat muka bumi ni, ahlan maksud, okay? Ada saja manusia yang hidup dekat muka bumi ni yang dia sihat tetapi dia hidup dalam kemaksiatan kepada Allah. Ada je manusia yang hidup dekat muka bumi ni, dia sihat, badan dia sasa, badan dia sadar, orang lelaki lah, dia faham benda ni kan. Badannya sadar, fizikalnya cantik, tetapi dia gunakan untuk melakukan dosa kepada Allah. Maka at least doa kedua ni kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kesihatan di dalam keberkatan, supaya kesihatan kita ni diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah berkat itu maksudnya adalah az-ziyadatu fil khair? Maksudnya adalah Allah akan tambahkan tanpa disangka-sangka kebaikan kepada sesuatu perkara tersebut. Sebab itulah rezeki ni kalau berkat, kadang-kadang kita rasa macam benda tu tak cukup kan? Benda tu rasa macam sikitnya benda tu kita ada pada kita. So bila kita undergo kehidupan, kita teruskan kehidupan, tiba-tiba cukup. Bahkan bukan sekadar cukup, bahkan Allah kata lebih. Itu maksudnya berkat. So keberkatannya Allah kata Allah akan tambah tanpa disangka-sangka dalam kebaikan. Itu adalah keberkatan. That's why dalam surah Al-Mulk yang kita baca itu dimulakan dengan apa? Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maknanya dengan kekuasaan Allah, dengan ada authority, full authority-nya Allah Azza wa Jalla kepada manusia dan sistem alam ini dan semua pemerintahan manusia dekat muka bumi ini, Allah kata dalam pemerintahan aku, dalam authority aku ada keberkatan pada dia. Macam kita kat dunia ni, kalau kita ada bos, kita ada orang majikan kita, orang yang lebih berkuasa kepada kita. So bila kita tengok orang ada orang ada authority lebih daripada kita ni, kita akan rasa takut dengan dia, kita akan jadi inferior dengan dia, betul tak? Bahkan mungkin sama ada yang majikan itu ataupun bos kita ataupun orang yang ada authority lebih daripada kita ini mungkin akan dua perkara pada kita. Sama ada yang pertama adalah dia layan kita dengan baik,
ataupun dia akan drill kita, dia akan gesa kita untuk kita jadi macam hamba kepada dia. Nah, so ini adalah autoriti manusia dekat dunia ni. So dalam autoritinya Allah kepada manusia dekat muka bumi ini, Allah kata ada keberkatan aku beri pada dia. So dalam kebaikan yang kita terima pada hari ini, di bawah pemerintahan Allah, di bawah rahmat Allah, di bawah jagaan Allah, Allah kata semua benda ni yang kamu rasai ini, aku tambahkan lagi keberkatan kepada setiap elemen kebaikan yang kamu rasa kat muka bumi ini. So indahnya kita hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jalla. So ini doa kedua. Lepas kita minta, yang pertama tadi apa benda? Keampunan. Yang kedua kita minta kesihatan dalam keberkatan. Dan yang ketiga tadi, yang ketiga tak sebut lagi. Yang ketiga adalah, yang ni yang paling penting. So mudah-mudahan at least lah, saya harapkan semuanya lah. At least mungkin ada salah seorang daripada kita doanya makbul. Maka kita mohon kepada Allah yang ketiga adalah dipermudahkan, agar kita semua dipermudahkan jalan ke syurga Allah yang paling tinggi. Yang itulah kita benda yang paling kita nak sekali. Yang itu pun kita desperate untuk nak dekat muka bumi ni. Kita mahukan syurga Allah, tempatnya rehat kekal abadi. Sebab kita kat dunia ni, dia tidak ada istilah rehat. So rehat yang sebenar adalah bila mana kita masuk dalam kubur, kita lepas daripada azab kubur. Itu rehat yang pertama. Rehat yang kedua time bila adalah bila mana Allah bagi yang dekat hisab tu, bila mana kita ditimbang segala amalan kita, maka bila mana Allah kata kita exempted, kita dapat hisaban yasira, dipermudahkan segala hisab, maka kerehatan kedua Allah berikan bila mana kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar syurga menjadi dambaan kita, tapi syurga yang paling tinggi. So mudah-mudahan kita semua hari ini yang hadir, saya doakan dan kita sama-sama doakan 3 perkara ni kita bawa balik paling kurang. Tak? Mungkin hari ni mungkin subjek dia susah sangat, mungkin rasa macam berat sangat kepala nak faham. So at least kita balik dengan 3 perkara ni. Tak susah pun, saja je caca, tak susah pun. Tak. Tapi makna katanya at least kita balik dengan 3 doa yang tuan sekalian. Boleh dah? InsyaAllah. Okey, baik. Kita akan sambung surah Al-Baqarah pada hari ini, dan saya tak sabar sangat, teruja sangat nak berkongsi dengan anda pada hari ini. Sebab apa? Sebab saya sendiri telah terkesan dengan ayat ni. Saya sendiri telah tertangkap dengan ayat ni, dan saya juga ingin mengkongsi pengalaman yang sama dengan anda semua. Sebab setiap kali saya menyampaikan kuliah tadabbur surah Al-Baqarah, khususnya di sini, I try to reflect myself about this ayat yang kita nak bincangkan. So ayat 48 sampai 54, apa reflection kepada diri saya terlebih dahulu. Sebelum saya sampaikan, ini adalah homework saya akan buat. Saya akan tengok ayat ni apa refleksi pada diri saya, sampai I touch my heart first. Saya berjaya sentuh diri saya terlebih dahulu, hati saya terlebih dahulu. Dan sebab itu saya rasa teruja sangat nak kongsi dengan anda. Sebab pada ayat ini saja Allah SWT telah memberikan kita a massive load of guidance untuk kita sama-sama teroka dan kita sama-sama rasai. So are you ready? Boleh kita mulakan? Okay? Seperti mana yang sebelum ini, bulan lepas, tadi rasa macam lama sangat tak? Tak ada tadabbur surah Baqarah ni kan? Ada je sebenarnya, tapi dia buat dia macam bukanlah kata disedikitkan. Maknanya nak kata sebab kita meraihkan kesibukan para asatizah kita, maka saya telah decide untuk buat sebulan sekali je tadabbur surah Al-Baqarah di sini. Tapi ada je tempat lain saya buat tadabbur surah Al-Baqarah. Tapi di sini sebulan sekali insya-Allah. Saya akan try committed untuk jayakan tadabbur surah Al-Baqarah di sini sebulan sekali. Seperti mana kita bincang pada bulan lepas, tuan-puan sekalian, kita bincang mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala selepas minta wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Pada ayat sebelum ni. Lama dah kita bincang pasal ayat ni. So bila Allah Subhanahu wa taala peringatkan Bani Israel, wahai Bani Israel, kenallah rahmat aku, kenallah rezeki yang telah aku an'amta 'alaikum, yang aku telah rezekikan, nikmatkan kepada kamu. Wa aufu bi ahdi, kalau kamu mengenang segala nikmat yang aku berikan kepada kamu dan kamu memperakui bahawasanya segala nikmat yang kamu dapat pada hari ini adalah datang daripada aku, maka Allah kata aku akan benarkan janji aku kepada kamu. Nampak tak? Dengan segenap nikmat yang Bani Israel dah rasa, Allah kata once kamu perakui segala nikmat tu aku yang bagi, maka Allah kata aku akan benarkan janji aku pada kamu. Apa lagi next? Nak kata mereka sedang menerima nikmat, mereka sedang enjoying the nikmat, sedang menikmati kenikmatan tersebut. So kalau kata mereka dah dapat nikmat, dan kalau mereka memperakui nikmat tu datang daripada Allah, Allah kata Allah akan tambah lagi dengan Allah benarkan janji Allah kepada mereka. Maknanya nikmat Allah ni tanpa batas, tak? Maknanya nikmat Allah ni ada lagi lepas tu. Dengan segenap kekayaan, dengan segenap nikmat yang banyak diberikan kepada manusia tersebut, kepada Bani Israel, Allah kata kalau kamu perakui, aku akan benarkan janji aku, which mean ada lagi nikmat ditambahkan kepada kamu. That's why lah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha.
Kalau kita nak hitung nikmat Allah Azza wa Jalla ni, kita tidak akan dapat hitung selama-lamanya. Sebab it's too big, terlampau besar. Sebab tu kalau nak bilang nikmat kita hari ni tak, adik, kita hirup oksigen pada hari ni kan. Ada tak bil sampai rumah? Tiba-tiba balik rumah nanti, tengok ada bil oksigen yang kita hirup pada hari ni. Ada tak? Tak ada kan? Kan ada jumpa kat rumah tadi? Tak pernah jumpa kan? Bil oksigen. Tak ada kan? So maknanya benda yang kita ada dekat muka bumi ni, tuan-tuan sekalian, Allah bagi tanpa kita minta pun. Jantung yang berdegup setiap saat, setiap detik ini, yang berdegup tanpa kita minta. Ini antara nikmat. Kalau kita nak hitunglah benda ni pun dah tak cukup, dah tak termampu dah kita nak kira. Ini kan nikmat yang berbagai-bagai yang Allah berikan kepada manusia untuk hidup dengan selesa dekat muka bumi ni. Sebab Allah ni berkat. Allah beri keberkatan. Az-ziyarat fil khair. Tanpa kamu sangka-sangka, aku akan tambahkan kebaikan kepada kamu. Okey. So benda tu kita bincang sebelum ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala setelah memperingatkan kepada Bani Israel, tolong kenang segala nikmat yang aku berikan itu adalah milik aku yang bagi. Maka mereka tak mahu juga ingat, mereka masih lagi tidak memperakui segala benda itu datang daripada Allah. Mereka still yakin segala benda yang mereka dapat tu atas usaha mereka sendiri. Sebab ego Bani Israel ini, mereka kata, oh semua aku dapat ni semua aku usaha sendiri. So tidak ada langsung datang daripada Allah. Aku usaha, aku dapat. Itu adalah mindset Bani Israel. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pula perintah yang seterusnya yang kita bincang sebelum ni. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ingat lagi tak perbincangan ni? Pasal apa tu? Khusyuk. Bukan khusyuk. Kita tak bincang buat khusyuk itu. Adalah bincang buat khusyuk sikit. Illa 'alal khashi'in tu. Apa yang kita bincang dalam ayat ni? Ya? Yes. Kita bincang pasal isti'anah tu. Kita minta pertolongan. Kenapa penting anda recall ayat ni? Sebab nanti anda akan jumpa satu lagi word pertolongan lepas ni. Yang kita dah bincang 3 kalimah yang memberi makna pertolongan dalam Quran. Ada 3 word dalam Quran yang maksudnya adalah minta tolong. Hari ini dalam surah Al-Baqarah kita jumpa satu dah. Wasta'inu, al-isti'anah. Lepas ni masa kita duduk berjalan sampai ayat 54 nanti, kita akan jumpa satu lagi perkataan minta tolong, tapi bukannya isti'anah. Bukannya isti'anah. Ada lagi 2. Kita dah bincang dah sebelum ni. Kalau ingat lagi lah. Yang kedua apa? Bukan nasru dulu. Istighathah. Kita minta pertolongan tapi dalam terms istighathah. Istighathah ni time bila kita minta pada Allah? Time kecemasan. So bila time kecemasan kita minta istighathah kepada Allah Azza wa Jalla. So isti'anah tadi, yang first tadi tu untuk apa? Minta tolong untuk apa? Bila kita buntu, kita sampai pada titik noktah effort kita. Kita sampai kepada satu titik terakhir, titik noktah kebagi usaha kita. Sebab kan selama ni Bani Israel, mereka boleh bersabar mengatakan segala benda yang aku dapat ni semua usaha aku. Tapi maha tahunya Allah kepada manusia ni, Allah maha tahu satu hari nanti kamu akan jumpa satu titik noktah yang kamu dah tak boleh nak utilize your effort. Dan kamu tengok effort kamu pun tidak memberikan improvement pun dalam kehidupan kamu. So aku yakin kamu akan sampai pada tahap tu. Kamu usaha macam mana sekalipun, kamu tidak akan improve kehidupan. Kamu tidak akan meningkatkan segala benda dalam kehidupan kamu. Tidak ada peningkatan. So ini adalah isti'anah. So bila sampai kepada satu titik kebuntuan kepada sebuah usaha, maka masa ni kita perlukan assistant. So assistant yang kita minta masa tu adalah assistant yang lebih power daripada kita. Sebab kalau kita minta orang yang sama power dengan kita, dia akan ada sama level of effort. So kudrat dia sama. So bila kita dah sampai pada satu effort yang kita rasa macam kalau Kelantan wayak lah, okay? Kampung Ambon wayak, habis ring dah tenaga. Sampai habis ring dah tenaga ni, kuda kita sampai tara ni je. Tapi still tidak ada menunjukkan sebarang peningkatan. So by hook or by crook, masa ni tidak boleh cari orang yang sama taraf kekuatan dengan kita. Kita kena cari lebih daripada kita. Dan ada satu kuasa ni, dia unlimited. Dia tidak pernah habis kudrat dia, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Maka masa ni Allah kata, aku yakin Bani Israel akan kembali pada aku dalam keadaan dia dah jumpa titik buntu tu. So masa ni kalau kamu minta pertolongan dengan aku, wasta'inu. Masa ni aku akan datangkan assistant kepada kau. Isti'anah ni mau kepada kita nak seek assistant daripada Allah Azza wa Jalla. So masa tu kita perlukan satu benda yang lebih power daripada kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. So Bani Israel, sampai saat ini kau minta isti'anah dengan aku, tapi dengan syarat masa tu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kau minta tolong dengan aku dengan dalam keadaan sabar dan
solat. Sebab apa sabar dan solat? Ingat lagi tak? Kenapa sabar? Kenapa solat? Kenapa tidak wasta'inu bis salati was sabar? Kenapa didahulukan sabar baru solat? Kenapa tidak solat dulu baru sabar? Kita bercanda kan? Kenapa? Cerita. Kongsi. Kenapa kita kena utamakan sabar dulu? Dan kenapa minta tolong ni mesti dengan sabar? Dan kenapa after that datang solat? Sebab selama ni kan kamu duk yakin kamu boleh bersabar kan? Saya gunakan term sabar tu. Kamu boleh bersabar dengan menggunakan keyakinan, dengan kamu boleh berpegang, kesabaran kamu berpegang kepada satu teori, segala benda kita dapat ni atas usaha kamu sendiri. Kamu boleh bersabar dengan teori itu, kamu boleh bersabar berpegang kepada kepercayaan tu. Why not sekarang ni bila kamu minta tolong dengan aku, kau minta assistant daripada aku, so okey tak? Adil tak kalau aku tangguhkan Sat? Itu. So sabar. Okey tak? It's fair enough, right? Maknanya kata sebelum ni kamu boleh bersabar dengan kepercayaan tersebut, segala usaha, segala benda yang kamu dapat, usaha kamu sendiri. Maka sekarang ni kalau aku tak bagi, relax lah. Sabar. Dan tanda kalau kamu dah bersabar adalah bila mana kamu boleh mengerjakan solat. Nampak tak? It's very nice. Maknanya kata tanda kamu bersabar, dia tak boleh kata aku sabar. Aku dah sabar ni, Allah aku dah sabar ni. Tapi tak tunaikan solat. No, Allah kata pembuktian bagi kamu telah bersabar dengan Allah adalah bila mana kamu berjaya menunaikan solat. Sebab betul tak, setuju tak? Orang yang sabar adalah orang yang solat. Orang yang solat pastinya orang itu adalah orang yang sabar. Setuju tak? Kenapa dia related solat dengan sabar ni? Sebab kalau tak sabar pun tak boleh solat kan? Oh lama sungguh lah. Tengoklah kesabaran kita pun diujikan dalam solat kan? Tarawih nak dekat dah sekarang ni. Ramadan nak masuk dah. Ramadan nak masuk dah. Kan? Adik lagi kena. Tak? Kalau imam baca panjang dekat masjid, apa perasaan? Ngantuk. Jujur adik ni. Tak? Ngantuk tak? Kesabaran kita diuji. Lepas tu dalam hati kita, lama sungguh lah imam ni baca. Tak? Panjang lah. Tak? Kita kata panjang, kita kata lama. Tak? Ini maknanya kesabaran diuji. Tak? Sebab itulah orang yang mampu bersabar dibuktikan dengan dia mampu untuk menunaikan salat. Dan pastinya orang yang telah menunaikan salat, dia telah berjaya untuk melakukan sabar dengan Allah Azza wa Jalla. So satu lagi Allah nak bagi tahu, salat ini adalah satu kewajipan kepada manusia. Kalau aku tak bagi sekalipun benda yang kamu minta, kamu kena salat juga, baik hu baik ro. Kamu tak ada pilihan. Walaupun segala favor kamu yang kamu minta kepada Allah, aku nak kaya, aku nak BMW, aku nak apa lagi? Aku nak apa? Apa lagi anda nak? Tak ada. PS4 dek, kamu dah? Nak keputusan yang cemerlang dan sebagainya. Kita minta bermacam-macam kepada Allah. Tapi Allah kata, jangan tunggu sampai kamu dapat, baru kamu nak pergi solat. Tanda kamu betul-betul bersabar dan kamu betul-betul independ kepada Allah adalah bila mana kalau kamu tak dapat sekalipun, you thank Allah, terima kasih dengan Allah walaupun kamu tak dapat. Ini adalah bukti penghambaan yang maha tinggi di sisi Allah. Satu bukti hamba yang maha tinggi di sisi Allah. Kalau kamu tak dapat sesuatu tapi kamu still thank Allah Subhanahu Wa Taala. That's why sebab tu dalam salat, ada apa dalam salat yang kita wajib baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamu dapat ke tidak, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cantik. Ini tanda kita bersyukur dan kita berterima kasih dengan Allah walaupun kita tak dapat lagi. Tapi Allah jamin kalau kamu minta dengan Allah, Allah pasti akan makbulkan doa kita. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. So never doubt about that. Jangan kita ragu-ragu tentang perkara tersebut. Okay, boleh? So ini sedikit revision apa benda yang kita bincang sebelum. Dan saya dah cerita pada anda, Allah Subhanahu Wa Taala tak demand kita lebih. Maknanya bila Allah kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, memang Allah bagi tahu solat ni berat kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Dan Allah kata allazi, siapakah orang yang khusyuk ini? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ingat lagi tak apa syarahan saya ini? Benda yang kenapa ayat ni best? Sebab Allah bagi tahu siapakah orang khusyuk ini? Orang yang khusyuk adalah bukan orang yang Allah kata yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Allah kata yazunnu, ini maksudnya zon, sangkaan. Khusyuk ini
mampu diwujudkan semudah sangkaan kita untuk kita kata, aku sangka-sangkalah yang aku akan kembali pada Allah. Aku sangka-sangkalah yang aku akan menemui Tuhan aku. Nak katanya, nak reach level khusyuk ni, Allah kata, bukannya kamu kena struggle gila-gila, no. Dia bermula semudah kita jazan, yazunnu, zan, semudah sangkaan. Sebab kadang-kadang kita rasa Allah khusyuk ni susah lah ustaz. Tak. Kadang-kadang khusyuk ni macam susah sangat. Ya memang susah. Tapi kadang-kadang dia jadi susah apa kita tidak start. Kita tidak mula. Dan Allah bagi tahu macam mana nak mula. Macam mana nak mula? Semudah kita wujudkan sangkaan yang kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni kenapa susah? Sebab mula pun tidak, susah dah. Mula pun tak try khusyuk pun lagi, sangkaan tu pun tak wujud lagi. Tiba-tiba kata, susahnya nak khusyuk ustaz. Sebab apa kata susah? Dah ustaz-ustaz kata pun susah. Dia pula duk refer ustaz ni kata susah, ustaz ni kata susah. Tak, kita termakan dengan makanan orang ataupun kita termakan dengan kata-kata orang. Sedangkan Allah kata semudah kamu wujudkan sangkaan yang kamu akan kembali pada Allah. Inilah permulaan kamu akan capai level khusyuk. Bukankah bila manusia dah bersangka yang aku akan kembali pada Allah, dia akan struggle sebab dia tahu dia akan kembali kepada tempat dia akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan kembali kepada Tuhan dia sendiri. Maka dia akan wujudkan elemen khusyuk tu slowly. Nampak tak? Allah tak demand kita untuk jadi yang terbaik terus, no. Kita start slowly. Kita nak improvement, bukan perfection, okay? Seterusnya, yang ni saya nak sambung. Yang ni elemen baru yang saya nak bawa. Bukan elemen baru, topik baru. Silap pula, elemen baru pula. Topik baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kalau anda baca ayat ni macam-macam lebih kurang sama kan dengan ayat sebelum ni kan? Sebelum ni pun ayat lebih kurang, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati. Kan ada sebelum ni kan? Tapi sambungan dia wa aufu bi ahdi. Tapi kali ni dia berbeza. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi masa ni Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengulang perkara yang sama, tetapi sebab situasi ni bila mana Allah kata isti'anah wasta'inu bis sabri was salah, mereka still tak mau isti'anah pada Allah. Nampak tak betapa degilnya mereka? Mereka dah jumpa titik buntu bagi effort mereka. Mereka dah jumpa yang mereka tak mampu untuk usaha dan mereka tak mampu meningkat dengan usaha mereka sendiri. Tapi egonya mereka sampai mereka kata, aku tak mau minta tolong dengan Allah. Aku tak nak minta assistance daripada Allah Azza wa Jalla. Tegarnya mereka meninggalkan Allah, menolak Allah walaupun mereka dalam keadaan kecemasan masa itu. Bukan kecemasan, walaupun mereka dalam keadaan memerlukan pertolongan lain selain pada usaha mereka. Mereka still tidak mahu minta pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah bagi tahu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin once again. Nampak tak Allah betapa rahmannya Allah nak selamatkan mereka ni. Once again Allah bagi tahu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang kamu sangkakan kemuliaan yang kamu dapat selama ni, aku nak bagi tahu kemuliaan itu datang pada aku. Kemuliaan itu datang daripada aku, iaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kamu sangkakan kemuliaan ini datang daripada nenek moyang kamu, so Allah kata no, actually kemuliaan itu milik aku dan aku yang beri kemuliaan kepada kamu wahai Bani Israel. Sampai setara ni Allah nak bagi mereka ni bersyukuri nikmat Allah. Sampai setara ni Allah nak minta balik, nak minta Bani Israel ni kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah hari ni tuan-tuan sekalian, kita akan bincang apa tahu? Kita akan bincang Allah akan ungkit balik cerita. Allah akan ungkit lah, saya gunakan istilah ungkit. Tapi macam ungkit ni bagi anda negatif ke positif? Kalau anda dengar ungkit lah, negatif word tak? Tapi bagi saya, Allah Subhanahu Wa Taala ni ungkit bukan sebab nak menunjukkan dia ni dia macam negatifnya side. No. Allah SWT ungkit ni supaya mereka ni ingat balik. Dan saya nak bagi tahu pada anda siap-siap, masa Allah menggunakan perkataan ungkit-ungkit ni, saya guna ungkit-ungkit lah, tapi anda pandai ini positive word masa Allah mengungkit ini, dan bila Allah ceritakan balik apa yang telah Allah bagi pada mereka sebelum ni, anda jangan fikirkan anda kena tengok dari sudut historical order tau, ataupun kronologi. Banyak sangat apa yang anda jumpa wa'idh lepas ni anda akan jumpa banyak kalimah tu, wa'idh. Dan saya nak anda bebaskan pemikiran anda bila baca Al-Quran. Jangan anda fokus kepada ini sepatutnya ayat ketiga ni, patutnya cerita ni dulu, baru datang ayat pertama.
So anda tengok, patutnya ayat pertama ni mungkin cerita dia kat nombor 3. Tapi tengok-tengok anda rasa macam historical order tu terganggu. So saya tak nak anda baca Quran, anda duk demand ataupun expect historical ordernya correct, betul. Sebab kenapa Allah susun dia dalam bentuk terbalik, tidak ikut kronologi? Sebab Allah nak bagi tahu Quran diturunkan bukan tujuan tu. Sebab kalau nak ikut kronologi, nak ikut sejarah, nak ikut historical order, maka sesuailah Quran yang Allah namakan dia Kitabut Tarikh, kitab sejarah. Masalahnya Al-Quran bukan kitab sejarah tuan-tuan sekalian. Al-Quran adalah apa? Kitabul Hidayah. So saya nak bila anda sampai je ayat wa'id lepas ni, jangan anda terperangkap dengan ini salah kronologi ni. So jangan terperangkap dengan isu tu. Sebab Allah pemilik masa. Allah yang berhak menentukan aku nak takdim ke takhir cerita ni. Yang penting kita sebagai pembaca Al-Quran, sebagai pembaca Al-Quran, kisah-kisah Quran, yang penting adalah kita pandang apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Itu lebih penting daripada kita nak balah ni dulu ni kemudian, ni dulu ni kemudian. Dia membazir masa. Sebab itu bukan tujuan Allah menciptakan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran pada manusia. Sebab itu bukan tujuan dia. Okey? Jelas Nanti kita akan sampai lepas ni. So faham So Allah masih lagi minta mereka kenang nikmat Allah. Wa dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Oh yang ni, kita masuk ayat baru. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ayat 41, ini ayat 48. Ayat 41 tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala pernah pesan kepada Bani Israel bahawasanya yang kamu sebelum ni menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, thamanan qalilan, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Bani Israel, wa iyaya fattaqun, kepada aku sahajalah kamu kena takut, kepada aku sahajalah kamu kena bertakwa kepada Allah. Ini ayat 41. Tadi kita bincang ayat 48 yang baru saya bacakan tadi. Tapi saya nak bawa anda kepada flashback seketika. Ayat 41 sebelum ni kita pernah bincang benda ni. Ayat 41 sebelum ni kita pernah bincang sebelum ni. So bila ayat 41 kita bincang sebelum ni, kita akan faham Allah pernah pesan supaya kena bertakwa kepada Allah. Kena ada takwa kepada Allah. Dan hanya sebenarnya the one and only, the only one yang kita kena takwa adalah kepada Allah. Ini ayat 41 punya message. Tapi kenapa ayat 48 berulang sekali lagi perintah takwa? Tapi takwa kali ini, pesan takwa ataupun message takwa, dia berbeza nada. Tadi ayat 41, message takwa itu membawa kita kepada untuk takwa kepada Allah. Tapi ayat 48, message takwa bukan bawa kita takwa kepada Allah, tapi takwa kali ini bawa kita kepada untuk melihat hari kiamat. Kita dan Bani Israel melihat ayat 48 untuk menginsafi dan menambahkan ketakwaan kepada hari kiamat. Sebab itulah sebelum ni aku dah pesan, kamu yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan harga yang kecil, harga yang kamu boleh tawar-menawar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kamu tak takut kepada aku. Walaupun suruhan aku wa iyaya fattakun, hanya sebenarnya kamu kena takut kepada aku. Kamu tak makan benda ni. Kamu tak ingat pesan aku. Now Allah downgradekan. Mungkin kamu tak faham, mungkin kamu tak nampak, tapi aku pasti kamu nampak alam ini. Dan Allah bagi tahu, yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Allah bagi tahu, pelihara wattaqu ni maksudnya, dan peliharalah kamu dari azab sengsara hari akhirat, yang padanya seseorang itu tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab, dan tidak diterima syafaat daripada dia, wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun. Dan tidak pun diambil daripadanya sebarang keadilan ataupun tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Walahum yunsarun. Tengok tak jumpa perkataan kedua? Tadi anda jumpa isti'anah kan? Sekarang anda jumpa perkataan tolong yang kedua dalam surah Al-Baqarah, iaitulah yunsarun. Nasara, nasrun. Okey. Tapi kita bincang tu lepas ni. Apa yang saya nak sampaikan adalah, bila anda tengok ayat 48 ini, so anda faham nadanya telah berbeza. Tadi hanya sebenarnya kamu kena takut kepada siapa? Allah. Sekarang ni Allah kata, no, aku nak turunkan downgrade sekarang. Pada Allah kamu tak terkesan. Aku suruh takut pada aku, kamu tak nak takut pada aku. Sekarang ni aku nak kamu kena kenang yang bahawasanya akan tiba satu masa dunia ni akan berlaku kiamat. Kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku nak bagi tahu hari yang kamu kena takutkan ini adalah hari yang kamu akan hopeless.
kamu akan effortless dan kamu akan hopeless. Tengok cara Allah bijak membantai kelemahan mereka. Tadi mereka duk yakin segala benda aku dapat adalah effort aku sendiri. Tapi Allah suruh kenang, ada satu hari nanti you are effortless and you are hopeless. Kamu tak akan boleh guna usaha kamu sendiri. Kalau kamu usaha macam mana sekalipun, it's totally sia-sia. Usaha macam mana sekalipun, masa tu, bila hari tu berlaku, usaha kamu memang sia-sia. Dekat dunia ni, kamu boleh expect effort ni, result dia ni. Betul tak? Kita belajar kan? Great effort apa dah? Fast action, fast result lah, macam-macam tak? Kita punya terma macam-macam tak? Fast apa? Good effort, good result. Macam-macam lah terma bahasa Inggeris sekarang ni tak? Tapi Allah bagi tahu masa ni terma tu tak terpakai langsung dah. Tertolak 100%. Sebab effort masa tu is totally to zero. You are effortless. Dan masa tu juga you are hopeless. Kalaupun kamu tidak mahu buat effort sekalipun, masa tu mungkin kamu sedang berharap orang nak tolong kamu. Tapi masa tu Allah kata, no, you are hopeless. Kamu harap orang tolong kamu? No, tak ada orang akan tolong kamu. Kamu nak tolong orang, nak effort untuk tolong orang? No, kamu tak boleh nak tolong orang. Sebab dalam ayat lain Allah sebut perkataan murdi'ah. Bila berlakunya hari kiamat, Allah dok gambarkan seorang ibu yang akan lupa untuk menyusu anak dia. Murdi'ah ni maksudnya orang menyusu. Nak kata apa gambaran? Kenapa Allah cerita pasal ibu yang menyusu ni? Bila berlakunya hari kiamat, ibu yang menyusu akan lupa untuk menyusu anak dia. Apa maksud dia? Ni kau ibu ni mesti lebih menjiwai ayat ni. Saya setara tak kaum ibu mula baca ayat ni, murdi'ah. Saya nampak logik kenapa Allah previewkan ayat kiamat berlaku sampai ibu akan melupa untuk menyusukan anak dia. Why? Kenapa? Sebab, sekarang nak try. Supaya anda ada feeling yang lebih. Cuba tafakur sekejap, saya fikir. Tak dapat? Nak saya bantu? Jawapannya adalah, sebab tak logik seorang ibu akan lupa untuk susu anak dia. Kenapa tak logik? Sebab kalau dia lupa sekalipun, kalau dia punya akan terlupa sekalipun untuk susukan anak dia, badan dia sendiri akan ingatkan dia untuk susukan anak. Macam mana dia akan rasa? Bengkak susu. Betul tak? Allah kata tak logik kamu lupa untuk susukan anak. Sebab kalau kamu lupa sekalipun, badan kamu akan react untuk mengingatkan kamu supaya susukan anak. Sebab lama tak susukan anak, dia akan bengkak susu. Tak, badan sendiri akan react. So mustahil kamu akan lupa. Tapi Allah kata hari kiamat berlaku, bengkak susu ke, kamu masa tu memang totally lupa. Memang lupa terus. Kedahsyatan hari kiamat telah menyebabkan orang tu lupa terus apa yang akan berlaku kepada anak dia. Selama ni kalau dia kata, walaupun dia tak sayang anak dia, tapi dia sayang badan dia, so aku bagi juga susu kepada anak aku. Tak, tu ibu yang kejam lah. Anda bukan ibu sebegitu kan. Nak kata kalau ibu yang kejam, dia tak risau sangat anak dia, tapi dia sayang pada badan dia. Sebab kalau dia tak bagi susu ke anak dia, dia akan sakit. So Allah kata mustahil kamu akan lupa pasal nak bagikan susu pada anak. Tapi Allah kata once this day come, bila hari ni datang, kamu akan lupa. Sakit tu pun kamu akan tolak ke tepi dah masa tu. Anak pun akan ditinggalkan masa tu. Sebab betapa dahsyatnya. Sebab masa tu semua orang nak selamatkan diri sendiri. Anak pun ditinggalkan semua sekalian. Ini gambaran kedahsyatan hari kiamat. Okey. Dan saya nak bawa anda semua, so dah anda nampak dia hopeless, dia effortless, dan saya nak bagi tahu Allah tutup dengan walahum yunsarun. So what can you relate dengan apa yang telah saya bentangkan kepada kuliah bulan lepas dengan ayat ni? So saat anda sedang effortless, saat anda sedang hopeless, what do you feel at that time? Saat anda sedang effortless, hopeless, apa yang anda rasa masa tu? Kalau anda lah tiba-tiba rasa macam tak ada kudrat untuk lakukan sesuatu, sampai anda mengharapkan pertolongan tapi pertolongan tidak sampai, anda rasa apa tuan-tuan sekalian? Rasa lemah. Betul tak anda rasa sedih? Anda tak mampu untuk buat sesuatu, dan bila anda sedang berharap, anda sedih. Anda terlampau sedih. Sebab kalau bagi anda, kalau ada orang tolong anda akan rasa bahagia, anda akan rasa lega. Kalau ada orang tolong anda rasa macam anda kuat sikit. So bila tak berlaku dua-dua tu, tak ada orang tolong, anda tak mampu nak buat, anda akan rasa sedih. That's why relevant Allah tak walahum yunsaru. Sebab peranan an-nasru, pertolongan an-nasru dalam konteks an-nasru an-nasru adalah peranan untuk Allah berikan kebahagiaan.
kebahagiaan. Isti'anah tadi benda feeling effortless, kita minta tolong pada Allah. Istighasah bila waktu kecemasan. Tapi an-nasru, pertolongan yang kita minta pada Allah untuk dapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. So masa tak dapat pertolongan ni, masa kamu tak mampu nak buat apa-apa, orang pula tak tolong kamu, so kamu rasa sedih. So Allah kata masa tu kebahagiaan dan kesenangan dan kegembiraan akan dicabut daripada kamu. Nah, jangan baca nampak kamu tidak akan dapat dibantu, kamu tidak akan ditolong. Tapi baca macam ni, dia akan lebih berkesan. Saat ini kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan akan dicabut daripada kamu. Mana lebih berkesan? Tak dapat tolong ke? Tak dapat pertolongan ke? Ataupun kebahagiaan dicabut? Semua orang tak akan senang duduk bila mana kebahagiaan, ketenangan dia dirobek, dicabut. Semua orang mahukan kebahagiaan, semua orang mahukan kegembiraan. Setuju tak? So Allah bagi tahu, walahum yunsarun, bila berlakunya hari ini, kebahagiaan kamu akan ditarik 100%. Kamu tidak berhak untuk mengecapi sebarang kebahagiaan, kamu tidak berhak untuk merasai sebarang ketenangan pun daripada Allah masa ni. Inilah gambaran kepada Bani Israel. Sebab selama ni kan, effort dia kan memberikan dia kebahagiaan, betul tak? Kan? Bani Israel, selama ni segala usaha dia, segala dapatan dia, segala hasil kerja dia, dia rasa bahagia. Dia rasa lega sebab aku rasa makan aku cukup, aku rasa segala harta aku cukup. Maka dia bahagia, dia rasa lega. So selama ni kamu rasa effort kamu, dia bawa kamu kebahagiaan. Tapi sekarang ini dia tidak lagi. Kamu effortless dan kebahagiaan itu totally dicabut daripada kamu. Ini gambaran bila berlakunya hari kiamat. So Allah kata, kepada aku kamu tak nak takut, tapi aku harap at least lah kamu fikir balik, hari ni pasti akan berlaku. At least kamu takut dengan hari ni. Mudah-mudahan hari ni, bila kamu takut dengan hari ni, kamu akan bawa kepada takut kepada hari itu, takut kepada Allah Azza wa Jalla. So ini harapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. So teruskan lagi. So kita masuk babak ungkit masa ni. Saat ni kita akan masuk babak ungkitan daripada Allah. Sebab selama ni kan dah minta tolong kenang, tak mau kenang, minta tolong, tak minta tolong. Dahsyat dah Allah SWT kepada manusia. Biasanya kalau kita nak minta tolong, kadang-kadang kita yang muka tebal kan untuk pergi minta tolong dengan orang. Orang tak tawar pun kita pergi minta tolong dengan orang. Ni Allah tawar diri. Minta tolong aku. Minta tolong aku ni. Allah tawar diri, aku nak bagi bantuan ni, tapi dengan syarat kau minta tolong daripada aku. Nampak tak? Ini Allah, sayangnya Allah kepada hamba dia. Tapi sekarang ni Allah dah sampai masa untuk dia memberikan ungkitan. Mudah-mudahan orang yang pernah aku berikan nikmat ni ingat balik. Sebab pesan untuk beringat, tak mau ingat. Tapi harapan lepas aku ungkit benda ni, kamu akan ingat lah. Okay? Saya namakan babak ini adalah babak Wa'idh. Sebut ramai-ramai. Wa'idh. Ini babak Wa'idh. Okay? Wa'idh. Ayat 49 bermula ayat tersebut. Apakah ayatnya? Wa'idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Kalau anda ada mushaf, saya cadangkan anda bulatkan perkataan najaina, tapi jangan contoh Quran anda tulis kat nota anda tulis perkataan najainakum, satu. Yang kedua adalah perkataan abna'akum, dua. Seterusnya nisa'akum, tiga. Yang keempat bala'un. Yang pertama tadi apa? Najainakum. Yang kedua tadi apa? Abna'akum. Yang ketiga nisa'akum. Yang terakhir bala'un. Okey, now kita tengok yang pertama. Kalau anda nak feeling ayat yang pertama, yang kalimah pertama ni, anda terus tengok ayat kedua. Apa beza? Ni ayat dia wa idh najainakum. Tapi ayat 50 wa idh faraqna bikumul bahra fa anjainakum. Apa beza ni dengan ni? Apa beza dia? Ni wa idh najainakum, ni fa anjainakum. Nampak beza tak? Saya nak tengok anda tengok pada fizikal dia. Tak payah pergi pada maksud tu. Takut anda pening, kan? Pergi pada fizikal dia. Apa beza dia? Fa, ada fa, okey betul. Lagi? Yang atas tu najainakum. Yang bawah tu anjainakum. Okey, spotted the difference
So anda dah tengok pada fizikal dia berbeza. Dan anda nak tahu tak, ada maksud yang juga berbeza bila Allah menukar najainakum sampai Allah kata jadi anjainakum. Okey, ada beza. Okey, saya akan sampaikan kepada anda. Okey, najainakum adalah, maksudnya adalah Allah kata Allah selamatkan kamu ni berulang-ulang kali. Allah beri kejayaan, keselamatan, pelepasan daripada keseksaan-seksaan mereka yang buruk ini. Allah kata najainakum. Najaina ni maksudnya berulang-ulang kali. Najaina saja bila ada najainakum, dia repeated time, several time, banyak kali. Dia bukan sekali tu je. Najainakum, berulang-ulang kali. So anda kalau baca terjemahan anda takkan faham. Tapi bila anda tengok pada word tu sendiri, yang maksudnya berulang-ulang kali Allah selamatkan, maksudnya bukan sekali tu je Allah selamatkan mereka ni. Berulang-ulang kali, banyak kali Allah selamatkan mereka daripada apa? Yasumunakum su'al azab. Dia telah diselamatkan daripada konco-konco Fir'aun ni, yang konco-konco Fir'aun ni datangkan azab seksa yang pedih kepada mereka, yang su'al azab, azab yang buruk kepada mereka. Antara azab buruk yang mereka lakukan, okey, sebelum tu saya nak beritahu anda, azab yang buruk ini, yasumunakum su'al azab ini, diberikan kepada semua Bani Israel. So fahamlah kita, Fir'aun dan konco-konconya sangat benci kepada Bani Israel. Mereka tak sekepala. Dan antara golongan yang menindas Bani Israel adalah golongan dan konco-konco Fir'aun itu sendiri. So bila dia ditindas, antara benda yang Allah kata, aku yang selamatkan kamu semua berulang-ulang kali daripada mereka. So anda kena faham macam ni Okey. Maksudnya adalah Allah kata yang kena seksa ni adalah semua orang, laki ke perempuan ke, semua kena. Faham tu dulu. Yang yasumunakum su'al azab ni semua orang, laki ke perempuan ke, semua kena. Tetapi cantik ayat tu disambung, antara bentuk siksaan itu adalah yudzabbihuna abna'akum. Mereka akan menyembelih anak-anak lelaki kamu. Anak-anak lelaki mereka ini akan disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum. Now, apa yang pelik kat ayat ni? Kenapa sampai saya minta anda bulatkan abna'akum nisa'akum? Abna'akum maksud dia mudah? Anak-anak lelaki. Nisa'akum? Ya ke anak-anak perempuan? Kalau nak kata anak-anak perempuan, Allah boleh guna dekat sini, yadhabbihuna abna'akum wa yastahyuna banatikum. Kenapa kali ni dia bertukar abna'akum wa yastahyuna nisa'akum? Dia dah bertukar ataupun sekalian. Sepatutnya Allah kata anak-anak perempuan lah, telah menghidupkan anak-anak perempuan kamu dalam bahasa banatikum, bukannya nisa'akum. Setuju tak? Tapi kenapa nisa'akum? Ada sebab kenapa saya nak minta anda faham yang first kali tadi tu. Yang dapat yasumunakum su'al azab ini adalah semua. Yasumunakum ni maksudnya, kalau anda baca terjemahan, adalah seksa yang seburuk-buruknya. Okey. Apa tujuan dia bunuh anak lelaki? So Allah datangkan point dekat sini. Apa tujuan dia bunuh anak lelaki? Sebab supaya dia mudah untuk melakukan perkara yang buruk kepada perempuan. You see that point? Seksa buruk ni datang kepada semua kena. So kenapa dia bunuh anak lelaki? Supaya kurangnya lelaki untuk mempertahankan perempuan. Dia biarkan anak perempuan hidup. Tapi bila mana keburukan itu, Allah kata bukan kena pada anak perempuan, tapi kepada semua perempuan. Ini tujuan kenapa yastahyuna nisa'akum. Nampak tak? Ini dan satu lagi tuan-tuan sekalian, yang menginsafkan kita adalah ayat ini digunakan dalam bentuk fi'il mudhari'. Allah kata yudzabbihuna fi'il mudhari'. Yastahyuna fi'il mudhari'. Maksudnya apa? Present continuous tense. Apa yang kita boleh faham adalah benda tu masih berlaku pada zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang tak ada pun dekat Malaysia ni orang pergi sembelih anak lelaki, tapi penyembelihan itu still berlaku zaman sekarang. Maksudnya lelaki antaranya dirosakkan dengan cara disumbat dengan hedonisme yang terlampau-lampau sampai mereka lupa antara tanggungjawab mereka adalah untuk menjaga wanita. Antara tanggungjawab mereka adalah untuk melindungi seorang perempuan, paling kurang pun ibunya sendiri.
ataupun kalau dia telah berkahwin paling kurang kepada isterinya. Kalau mereka dah ada anak, kepada anak dia. Tapi hari ini kenapa manusia tidak berlaku begitu? Sebab apa? Mereka telah dilekakan dengan hedonism, hiburan. Mereka telah dialihkan fokus kepada mencari duit semata-mata, sampai pendidikan anak-anak, sampai perlindungan kepada anak-anak diabaikan begitu saja. Dan Allah bagi tahu, walaupun penyembelihan secara fizikal itu tidak berlaku pada anak lelaki pada hari ini, tapi pada hakikatnya mereka disembelih dalam keadaan yang berbeza. Bahkan lebih jahil daripada yang orang buat dulu. Bahkan lebih teruk lagi. Mungkin kita nampak teruk pada kena sembelih kat sini kan. Tapi sembelih intelektual, sembelih emosi, itu lebih teruk. Bila Allah cabut emosi sayang kepada emosi untuk menjaga seorang wanita, maka habis. Berlakunya gejala kepada wanita, lelaki tak rasa apa-apa sebab perasaannya telah disembelih. Sebab itu relevan ayat ni Allah letakkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Bila perasaan lelaki itu disembelih oleh orang-orang yang jahil pada hari ini. So beware teman sekalian. Wanita dibiarkan hidup dalam keadaan apa? Hidup dalam keadaan tidak terpandu dengan agama. Tapi lelaki disembelih dengan cara macam mana? Bila dicabut agama, dicabut perasaan, dicabut emosinya. Inilah gambaran pada zaman sekarang. So sebab itu relevan Allah letakkan dalam bentuk fi'il mudhari', present continuous tense. Benda tu keep repeating dan akan berlaku sampai hari kiamat. Dan Allah bagi tahu wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Okey. Sebab tadi saya terlupa nak bagi tahu. So bila hikmah kenapa Allah sebut nisaikum bukan banatikum, maksudnya bila lelaki telah disembelih, kesan dia bukan kepada anak-anak perempuan je. Kesan dia kepada siapa? Kesan dia kepada semua wanita. Tak kira lah kamu di peringkat anak ke, kamu di peringkat ibu ke, di peringkat remaja perempuan ke, semua kena. Penting lelaki ni. Tak saja Allah kata ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. So ayat ni akan jadi relevan bila kita faham ayat ni. Taklah anda baca ayat ni untuk fikir, oh kami perempuan tak boleh jadi pemimpin ke? So kadang-kadang kita baca ayat ni sebab kita nampak macam bias gender. Tapi no. Bila kita faham ayat ni, besar perintah Allah kata, bila besar ya Allah bila Allah kata ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Nampak tak? Kita akan nampak relevan bila kita faham ayat ni. Okey. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Allah kata bagi semua benda yang berlaku ini dan repeating sampai sekarang benda ini berlaku, penyembelihan kepada lelaki, penyembelihan emosi, penyembelihan agama kepada lelaki, benda ni keep repeating berlaku. Allah kata benda ni adalah bala'um mir rabbikum azim. Semua ini adalah bala bencana yang datang daripada siapa? Allah Azza wa Jalla. Saya tak nak anda baca perkataan balak tu bala bencana tau. Saya lebih suka anda baca perkataan balak tu kepada word ujian. Semua itu adalah ujian yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma kena ingat, dalam ayat yang pernah kita bincang sebelum ni, sebelum ni akan datang. Akan datang, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada orang beriman pun boleh kena bala. Pada orang beriman pun mereka boleh kena bala. Tetapi nama bala tu berbeza sikit. Nama bala tu dekat-dekat dah. Tapi bagi orang beriman Allah tukar word dia. Pada orang tidak beriman Allah kekalkan dia dalam kataan bala'un. Tapi kepada orang yang beriman, antara cerita yang dibangkitkan dalam surah Al-Baqarah adalah cerita pasal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kena bala, tapi ayat dia lain. Pada orang tidak beriman perkataan apa? Bala. Tapi orang yang beriman Allah guna perkataan ibtila'un. Dia beza tau. Bala'un dengan ibtila'. Sebab itulah anda akan jumpa nanti ayat tentang Nabi Ibrahim ni, wa idzibtala Ibrahim. Allah telah memberikan ujian kepada Ibrahim dengan apa? Wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin. Ujian kepada Bani Ibrahim adalah kalimah. Dia diuji dengan kalimatin. Dan adakah Ibrahim berjaya dengan ujian tersebut? Fa'atammahun. Dia telah sempurnakan dengan baik sangat-sangat. Wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahun kan. Dia diuji dengan kata-kata, diuji dengan kalimah. Kata-kata itu signifikan kepada arahan-arahan Allah, suruhan-suruhan Allah. Yang pada Nabi Ibrahim tu berat, perintah tu berat, tapi Ibrahim telah fa'atammahun, dia sempurnakan semuanya. Okey,
Tapi Allah SWT kata orang yang tidak beriman mereka kena balak, tapi mereka tidak lepas balak ini. Mereka tak nampak yang Allah bagi balak ni untuk mengingati Allah, bawa mereka untuk ingat Allah, kembali bertuhan kepada Allah. Tapi sayang, mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla lagi. Okey. Rabbikum azim. So Allah bagi tahu bala ni datang daripada siapa? Rabbikum azim. Tuhan kita semua, Tuhan mereka yang maha berkuasa. Azim ni maha berkuasa. Okey. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, ni wa idh kedua. Ana jumpa tadi kan? Tadi wa idh najaynakum kan? Betul? Wa idh yang pertama. Yang kedua adalah wa idh yang kedua, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Okey, cuba ulang pada saya balik. Najayna tadi maksud dia apa? Najayna. Berulang-ulang kali, repeated times. Tapi bila Allah kata fa anjaynakum, anjaynakum maksudnya adalah pertolongan tu dah complete. The assistant, the help, assistant, betul lah, the assistant, pertolongan tu dah sempurna. Tadi Allah kata berulang-ulang kali kan aku selamatkan kamu daripada seksa mereka orang Fir'aun ini, geng-geng Fir'aun ini. Tapi bila Allah kata fa anjaynakum, the assistant, pertolongan itu telah sempurna. Sebab bila terbelahnya laut, konco-konco Fir'aun dan Fir'aun pun lalu kat laut tu. So bila tenggelamnya konco-konco Fir'aun dan Fir'aun, pertolongan tu dah sempurna. Faham tak? Faham tak? Maknanya selama ni siapa yang cerca mereka? Siapakah yang buat keburukan pada mereka? Geng Fir'aun. So bila telah tenggelamnya Fir'aun, habis lah. Segala benda yang mereka selama ni duk risaukan. Najainakum, berulang-ulang kali Allah tolong. Dan bila Allah kata fa anjaynakum, aku sempurnakan pertolongan itu kepada kamu dengan aku tenggelamkan mereka semua dekat laut tu. Sebab tu bila Allah kata wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Okey, pada ayat ni saya suka main bulat-bulat ini Anda bulatkan yang pertama, faraqna. Okey. Bulatkan word yang pertama dalam ayat ni, faraqna. Okey. Dan yang kedua, yang ni best, memang best. Tanzurun. Yang pertama anda bulatkan faraqna, yang kedua adalah tanzurun. Tuan-tuan sekalian, yang ajaibnya babak Nabi Musa ni dalam Quran, saya tak pasti dalam Quran, tapi dalam Baqarah anda akan jumpa benda ni banyak kali. Bila Allah nak wrap up, Allah nak conclude cerita Nabi Musa, dan dalam setiap babak itu, dalam setiap kronologi itu, Allah banyak perintahkan afala yanzurun, untuk kita melihat, untuk Bani Israel lihat, nazara. Sebab itu anda akan jumpa juga dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT minta tasurun nazirin, afala yanzurun. Anda akan jumpa perkataan nazara terlalu banyak dalam kisah Nabi Musa. Kenapa ya? Sebab pada Nabi Musa punya mukjizat, saya boleh istilahkan dia punya dalam bahasa Inggeris macam ni, visually big event. Mukjizat yang telah diperlihatkan Musa kepada kaum dia, semuanya bersifat visually big event. Sebab depan mata memang benda tu macam nazara ni maksud macam ni tau. Anda melihat dengan penuh rasa takjub, ta'assub dan tak percaya. Macam mana? Nak kata apa dalam bahasa yang lebih ringkas? Tergamam. Bukan tergamam teruja lagi. Anda melihat dengan takjub, terkejut, semua ada. Terkejut, takjub, terkejut, semua ada. Apa dia istilah dia? Terpaku, terpana, terkesima, terpaku. Itulah gambaran nazara. Nazara ni, satu bila dalam ayat ni Allah sebut pasal belah laut tu, dan Allah rakamkan mereka semua ni wa antum tanzurun. Bila terbelah laut ni, dia jadi macam macam tu. Dia macam cannot believe in dia tak percaya dengan mata yang dia tengok tu. Cannot believe in your eyes, with your eyes. So benda tu telah jadi nazara, benda yang kamu tengok dalam keadaan terpana, terpaku, terkesima. Ni gambaran tanzurun. Dan ada lagi peristiwa lain pasal Nabi Musa, campak tongkat jadi ular, pun nazara juga. Tasrun nazirin, kita pasal nazara, visually big event yang Allah bagi kelebihan kepada Musa AS. Sebelum tu kita sampai ayat tu, wa id faraqna. Dan dalam cerita Nabi Musa juga dalam surah Al-Baqarah, banyak kali kita akan jumpa Nabi Musa ni diperlihatkan sebagai orang yang memisahkan, pemecah. Faraqna, pemisah. Faraqan ni maksudnya memisahkan, memecahkan.
Dan Allah banyak kali memperlihatkan Nabi Musa punya cerita ni. Dalam kisah Musa, Allah perlihatkan Nabi Musa ni sebagai seorang pemecah. Okay, anda just letak benda dalam kepala dulu. Nanti anda akan lebih feel bila sampai ayat tu nanti. So Allah banyak gelar Nabi Musa ni sebagai seorang yang pemecah. Pemecah apa, kita akan sampai ayat tu nanti. Okay. Satu yang anda tengok lain ni, ada dia pemecah kepada laut. Dia pisahkan laut tu. Tapi dengan kuasa Allah SWT belaka lah. Bukan kekuatan dia yang dia pecah laut tu. Okay. Satu, Allah perlihatkan Musa ni pemecah kepada laut. Dia pisahkan laut tu. Terbelah dua tu. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan bila aku selamatkan kamu daripada tentera Fir'aun, aku tenggelamkan Fir'aun bersama-sama dengan tentera-tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya, tanzurun. Kamu pun sendiri macam terkesima tengok. Takkan kamu tak dapat sesuatu lagi? Tadi aku dah selamatkan kamu repeated times. Sekarang aku sempurnakan keselamatan untuk kamu. Tak ada lagi dah orang akan buat azab seksa pada kamu. Tak ada orang lagi dah akan ejek kamu, yang akan hinakan kaum kamu. Aku totally bagi keselamatan kepada kamu. Takkan kamu tak ingat benda ni? Nak kata apa? Tadi kan perintah untuk wadhkuru ni'mati allati, mereka tak ingat. Wattaqu yawman la, suruh bertakwa kepada Allah. Wa iyaya fattaqun, mereka tak mau bertakwa kepada Allah, tak nak takut kepada Allah. And now Allah kata, dengan harapan aku ungkit semua benda ni supaya kamu ingat balik. Segala event yang kamu tengok depan mata ni, sepatutnya kamu dah boleh beriman kepada Allah. Tapi sayang, kamu mesti tak nak beriman lagi kepada Allah. Apa sebenarnya masalah? Masalah ni kat mana? Awal surah Al-Baqarah. Awal-awal dulu kita bincang, masa siri 1, siri 2, kita duk bincang benda ni banyak kali dah. Masalah apa? Macam mana tuan? Puan? Sebabnya adalah walaupun mereka telah tengok event yang cukup besar depan mata mereka, walaupun dengan segenap nikmat Allah berikan kepada mereka, tapi bila Allah dia kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Tuan-tuan sekalian, kenapa saya katakan Allah banyak ulang cerita Nazarah kepada kisah Nabi Musa, dan kenapa relevan? Allah kata qulubihim, sam'ihim khatama, tutup, tapi absarihim ghishawa. Perasan tak? Khatamallah tu, khatama tadi digunakan untuk khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tu khatama digunakan. Tapi untuk absarihim, mata, Allah kata awala absarihim ghishawa. Pada mata mereka ni, penglihatan mereka ni ada ghishawa. Anda tahu tak khatama tu maksud benda? Khatama ni macam ni. Khatama ni buka, saya tutup. Tu khatama. Tapi kalau ghishawa, saya tak perlu tutup pun laptop tu macam tu. Saya macam ni je. Saya telangkupkan semua. Faham ke tidak? Tutup tadi adalah anda tutup macam tu. Tutup macam tu je. Tapi mungkin anda boleh intai, tengok sikit tak? Kadang-kadang kalau anda dekat dalam tu, contohnya macam kalau gelas tu, kalau anda tutup pada atas, mungkin anda boleh tengok depan, kiri, kanan, bawah lagi tak? Tapi bila kata ghishawa, telangkup semua. Anda tengok atas pun tak nampak, tengok depan pun tak nampak, tengok kiri kanan pun tak nampak, tengok bawah pun tak nampak. Kenapa hikmah cerita Musa ni banyak nazarah? Sebab mereka memang tak nampak ada pun sebenarnya. Sebab absarihim ghishawa, ada telangkup yang jelas, yang telangkup menyeluruh kepada penglihatan mereka sendiri. Mereka tengok dan mereka takjub, mereka tergamam, mereka terkesima, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. So nampak So saya nak buat dalam puan ayat ke-50 ni, Allah perlihatkan cerita Nabi Musa ni ada banyak nazara. Yang kedua adalah Nabi Musa ni sebagai seorang pemisah. Seterusnya, ayat seterusnya, wa idwa adna Musa 40 laila thumma attakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pasal kitab yang telah diberikan kepada Musa alaihissalam. Dan Allah bagi tahu untuk mendapat kitab ni Nabi Musa kena pergi 40 malam untuk dapatkan kitab Taurat ni. Ni 40 laila. Tapi sayang tuan-tuan sekalian, dengan segenap perkara yang telah Allah selamatkan mereka berulang kali, ingat lagi tak tadi? Wa idnajainakum, mereka diselamatkan berulang-ulang kali dan Allah sempurnakan keselamatan untuk mereka. Sepatutnya dengan big event, visually big event telah Allah perlihat kepada mereka ni, kamu dah boleh perakui yang bahawa ni Musa ini adalah Nabi Allah. Kamu pun dah boleh berakui yang bahawasanya segala kekuatan Musa ada ni, segala benda keajaiban yang kamu lihat daripada Nabi Musa ni, semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab Musa ini sembah Allah. Sepatutnya dah boleh firm dah kan, betul tak?
Selama ni kan macam ragu-ragu lagi, ya ke Musa ni betul, ya ke Musa ni buat benda-benda yang betul. Masa sebelum ni ragu-ragu lagi. Tapi sepatutnya lepas kamu tengok semua event tu, sepatutnya kamu dah ada ketetapan dalam hati bahawasanya Musa ni memang messenger of Allah. Musa ni memang orang yang benar. Musa ni dapat kekuatan daripada Allah. Tapi anda tengok apa yang berlaku tuan-tuan sekalian. Bila Allah perintahkan Musa pisahkan daripada kaum dia 40 hari sebab nak ambil kitab Taurat, tengok apa dia buat. Thumma takhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Dia buat apa? Dia sembah. Sebab Musa pergi 40 malam, maka dia kata, oh lambat sangat Musa ni, aku sembah anak lembu. You see that? Sepatutnya kalau Musa pergi macam mana sekalipun, kamu dah yakin Musa tu messenger of Allah. Kamu yakin Musa ni buat kebenaran. Dan perintah dia pergi 40 malam tu pun perintah daripada Allah. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Mereka tak sabar menunggu Musa. Dikatakan pertolongan Allah tu lambat datang, dikatakan hidayah Allah tu lambat datang sebab Musa 40 malam kena dapatkan kitab Taurat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata lambat sangat, maka aku sembah anak kepada lembu. Dengan segenap kejadian, dengan segenap event-event yang besar berlaku depan mata mereka, mereka masih lagi ada doubt. Dan doubt itu telah menyebabkan mereka tak sabar menunggu. Mereka tidak sabar menunggu. Dan mereka sembah kepada anak lembu. Ajla min ba'di wa antum zalim. Okey. Seterusnya, walaupun mereka buat macam tu, tengok ni Allah Subhanahu Wa Taala sayang sangat kat manusia ni. Kat Bani Israel pun Allah mesti sayang lagi tuan-tuan sekalian. Lepas mereka melakukan satu perkara yang mungkin bakal dimurkai Allah, memang Allah murka pun benda ni sebab sembah selain daripada Allah. Saya nak tanya anda, dalam hukum Islam, kalau seseorang Muslim itu murtad, apakah hukuman dia? Kalau hukum Islam, apa yang berlaku masa lepas kematian kewafatan Rasulullah? Berlaku perang apa? Riddah kan? Ramai orang murtad kan? Masa tu apa benda yang berlaku? Istiar apa? Boleh bunuh kan? Orang-orang yang murtad. Maknanya halal bagi darah orang yang ingkar syirik kepada Allah, yang asalnya itu Islam. Dia dah diberikan peringatan kebenaran, akhirnya mereka murtad, maka mereka boleh dibunuh. Okey, tu kita akan sampai selepas ni. Tapi nak katanya tuan-tuan sekalian, dengan kemurkaan Allah kepada mereka, yang mereka ni sembah syirik kepada Allah, benda tu syirik tau. Sepatutnya mereka sembah Allah, tapi mereka sembah apa? Anak lembu. Ni an act of syirik kepada Allah lah kan? Syirik kepada Allah. Tapi anda tengok thumma afawna ankum. Dengan benda besar yang mereka buat tu pun Allah kata thumma afawna ankum. Allah kata kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Nak katanya apa? Mungkinlah bagi Allah SWT berfikir mungkin 40 hari itu, mungkin 40 malam itu telah menyebabkan mereka tertunggu-tunggu sampai mereka mencari tempat untuk mereka menyembah sesuatu. Maka tak pun mungkin Allah maafkan. Dan anda tengok Allah tak kata thumma ghafarna ankum. Allah kata thumma afawna ankum. Allah tak kata ghafarna ankum, Allah kata afawna ankum. Maksudnya apa benda? Ghafara Allah ampun je. Tapi afawna ankum, pengampunan dalam masa yang sama, aku lupa sekali benda yang pernah kamu buat sebelum ni. Pengampunan dengan kasih sayang aku bagi. Aku tak ada langsung berbekas ingat-ingat pasal benda yang kamu pernah buat sebelum ni. Allah kata thumma afawna ankum. Aku maafkan dalam keadaan aku lupakan, macam kamu tak pernah buat lah yang sembah lembu, anak lembu ni. Gitu gambaran dia. Kita hari ni nak maafkan orang senang tak? Tapi nak melupakan kesalahan orang, oh susah. Maafkan boleh, tapi melupakan sorry. Dah, kita akan ingat balik sampai kita akan ungkit banyak kali. Tak? So Allah kata thumma afawna ankum. Aku maafkan, aku lupakan segala kesilapan yang pernah kamu buat dulu, yang kamu syirik dulu tu. Mungkin bagi pandangan aku yang kamu ni rasa macam nak menyembah sesuatu, so Musa ambil 40 malam untuk dapatkan kitab Taurat, menyampaikan kebenaran pada kamu, it's okay. Aku maafkan dan aku lupakan segala benda ni. Macam tak pernah berlaku lah benda ni. Gambaran macam tu. Okey. Dan Allah kata wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Okey, ingat lagi tak saya kata Nabi Musa yang sebagai faraqah? Diperlihatkan Allah, digelar Allah sebagai pemisah. Anda tengok
So bila dah cukup 40 malam tu, wa id ataina Musal kitab, dan kenangkanlah ketika kami turun kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan wal furqan, keterangan-keterangan yang terkandung dalamnya yang membezakan antara benar dengan yang salah, supaya kamu mendapat petunjuk. Saya nak tanya anda, bila sebut perkataan kitab, anda faham apa? Apa muncul dalam kepala anda bila sebut kitab? Buku tak? Buku lagi? Lagi? Tak ada dah? Biasa kita akan terbayang buku kan? Kitab ni buku kan? Kitab ni buku. Tapi teman sekalian, kitab ni tidak semestinya maksudnya buku. Kitab ni tak semestinya maksudnya buku. Saya buktikan. Nak dekat-dekat puasa ni kan anda akan jumpa ayat ni banyak penceramah kita akan baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba tu maksud dia apa? Buku. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, telah aku bukukan ke? Kutiba tu maksudnya mana? Bukan telah aku tuliskan. Telah aku syariatkan kan? Telah aku gazetkan lah, macam tu maksud saya. Telah aku gazetkan. Kutiba alaikumusiyam, telah aku gazetkan perintah puasa. So anda kena baca juga bila sebut kitab, maknanya ada satu kitab ni maksudnya adalah macam laws undang-undang ataupun konsti. Law ataupun konsti. Bila sebut kitab, anda kena faham benda tu juga. Apa? Perundangan ataupun sebuah konsti, sebuah perlembagaan. So bila Allah kata Musa ni dia dapat Taurat, Taurat itu adalah perlembagaan. Taurat itu adalah konsti. Taurat itu adalah perundangan tu. Tetapi aku harapkan kamu dah cukup faham dah bila kata yang Musa ni bawa ni perundangan, satu benda yang besar. Yang Musa ni bawa ni satu perlembagaan, satu benda yang besar. Aku harapkan kamu macam dah okey lah, sebab Musa ni bawa satu benda yang besar. Tapi aku bagi tahu, pada perundangan itu, pada perlembagaan itu ada furqan yang akan bezakan antara hak dan batil. So kalau kamu follow kitab ni, kamu follow Taurat, kamu akan dapat furqan. Sebab apa Bani Israel mereka still lagi tidak mau beriman kepada Allah? Sebab Allah tidak hadiahkan furqan dalam hati mereka. Dan Allah bagi tahu perundangan ini, perlembagaan yang Musa nak bawa ini terkandung dalamnya furqan. Anda faham tak sekarang ni? Allah SWT sedang tackle nazara sekali lagi tau. Selama ini aku harapkan macam inilah. Allah kata Alkitab yang aku bagi pada Musa ni dia terkandung furqan. Dalam hidup kamu sebelum ni kamu pernah nampak furqan kan? Macam itulah. Faham tak sekarang ni? Allah serang mata zahir dan mata batin tau sekarang ni. Sebab Al-Furqan pada kitab ni bukan pembetulan pada mata zahir, dia pembetulan kepada mata batin, mata hati. Tapi macam ni lah Allah bila sebut Al-Furqan kat sini, Allah nak suruh Bani Israel kena macam ni. Kamu pernah tengok Al-Furqan depan mata kamu? Al-Furqan apa yang dimasukkan kat sini depan mata? Laut terbelah tu. Dan kamu pernah tengok dengan terbelahnya laut itu telah menyebabkan dimatikan kaum-kaum Fir'aun ini, ditenggelamkan Fir'aun ini, dan kamu selamat. So telah terpisah di antara kebatilan dan kebenaran. Masa tu kamu pun tahu fungsi Furqan di situ masa tu. Lepas aku tenggelamkan Fir'aun, kamu kan selamat. Terpisahnya laut itu telah menyebabkan terpisahnya kamu daripada celaan, hinaan. Kamu nampak peristiwa Furqan itu. Dan sekarang aku nak bagi tahu yang kitab aku bagi pada Musa tu pun terkandung Furqan. Yang itu akan menjamin keselamatan kamu lebih daripada kamu duk rasa kamu dah selamat daripada Fir'aun. Can we go for that? Faham tak? Kitab yang Musa nak bawa ni terkandung Furqan. Yang ni dia akan bagi penerangan kepada terang mata hati kamu. So dengan cara tu kamu akan lebih selamat berbanding dengan kamu selamat daripada laut mati. Kamu lebih selamat daripada Fir'aun itu sendiri. Inilah teman sekalian. Okey. Wal furqana la'allakum tahtadun. Dan Allah kata dengan kalau kamu follow ni la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu diberikan petunjuk. Tapi saya cadangkan anda jangan baca terjemahan tu. Kalau Allah kata la'allakum tahtadun, tahtadun ni bukan maksudnya yang diberi petunjuk lah. Kalau diberikan petunjuk, Allah kata dia ada beza muhtad dengan mahdi.
Ada tak nama budak sini Mahdi? Tak ada. Tak ada. Anda pernah dengar tak kawan-kawan nama Mahdi? Ada anak nama Mahdi puan? Tak ada. Mahdi, biasa dengar kan? Mahdi. Mahdi itu maksudnya adalah orang yang diberikan petunjuk. Tapi muhtad, tambah tar kat situ tu, muhtad maksudnya adalah orang yang berusaha ke arah petunjuk. So Allah SWT bagi tahu la'allakum tahtadun. Dia macam ni tau. Sekarang ni kitab tu depan mata. Dan aku dah bagi tahu dah kitab ni ada Furqan. The road is here. Nampak tak? Jalan tu dah ada depan mata. Sekarang ni aku tak akan sorong kamu, tarik kamu untuk lalu jalan ni. Yang nak kena lalu jalan ni siapa? Kamu. So kamu kena make effort untuk lalu jalan tu. Sebab jalan tu aku dah buka untuk kamu dah. Ada furqan depan jalan ni. Jalan ni akan bawa kamu kepada furqan, pembezaan antara hak dan batil. Sekarang ni it's time for you to make some effort lalu jalan ni. Sebab kalau kata Mahdi, barangkali mungkin Allah akan suruh tolak sekali. Tapi bila Allah kata muhtadin tahtadun ihtada, maksudnya you have to make an effort untuk menelusuri jalan hidayah ni. Nampak tak? So tidaklah kata jalan hidayah ni aku yang tolong sorong, tolong tolak kamu untuk lalu jalan ni. Tidak. Dengan kitab yang akan pisahkan kamu daripada hak dan batil ini, aku dah buka jalan untuk kamu. So terpulang pada kamu, pilihan kepada kamu, sama ada kamu nak jalan ataupun kamu nak stay kat situ lagi. Jalan depan mata kamu. Kamu tahu jalan ni akan bawa kamu kepada kebaikan. So sekarang ni aku nak demand effort kamu lah pula untuk lalu jalan ni. Takkan aku nak kena sorong kamu, takkan aku nak kena paksa kamu untuk tolak kamu untuk lalu jalan ni. You have to make an effort. Dan tuan-tuan sekalian, banyak dalam Quran Allah perintahkan bab hidayah ni, bukannya Allah akan tolak kita masuk jalan dalam tu. Allah suruh kita cari dan usaha untuk dapatkan hidayah. Sebab itu muhtadin ni, muhtad ini Allah saya suka gunakan dalam bentuk committed to guidance. Kita commit kepada sebuah petunjuk. Ini gambaran tuan-tuan sekalian. Jelas So confusion. Saya rasa sekadar tu juga untuk sampai hari ni. Sebab ayat 54 ni, saya rasa cerita dia panjang sikit, yang saya tak sempat nak cerita pada anda dengan masa yang berbaki. 5 minit terakhir ni saya nak buka kepada soal jawab, kalau ada berkenaan dengan apa kita nak bincang. Sebelum saya buka pada soal jawab, saya nak buat satu konklusi pada perbincangan kita pada hari ni. Antara kesimpulan yang kita boleh dapat daripada perbincangan daripada ayat 48 sampai 53 setakat ini, 54 dia panjang sikit, saya minta maaf walaupun saya janji sampai 54, saya berhenti kat 53. Antara benda yang kita boleh dapat adalah yang pertama, Allah SWT suruh kita ni takut kepada Allah dengan perintah Allah kata wa iyaya fattaqun tu. So Allah kata caranya untuk kita tambahkan takut kepada Allah, Allah kata pergi pada level seterusnya. So mungkin susah kamu nak terus sandarkan ketakutan tu direct kepada Allah, tapi at least kamu kenang apa kuasa Allah mampu lakukan. Dan antara kuasa Allah mampu lakukan adalah Allah berhak menentukan hari kiamat tu. So segala event yang berlaku dalam hari kiamat tu Allah yang tentukan. So Allah kata datangkan takut kepada hari tersebut, yang kamu akan effortless, kamu akan hopeless, dan mudah-mudahan ketakutan kamu kepada benda tu akan bawa takut kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Okay? Sebab saya nak ajar anda baca ayat ni bukan nak salahkan mereka. Saya nak biar kita reflect kat diri kita sendiri. Sebab tu saya guna perkataan kita, bukan mereka. Cerita tu untuk mereka, tapi pengajaran tu untuk kita. Okay? Sebab tu saya dah tukar bahasa. Tadi kita cerita bab Bani Israel, itu cerita mereka, tapi apa part yang kita boleh ambil? So caranya adalah, first kali adalah datangkan takut kepada peristiwa yang bakal Allah akan jadikan nanti, iaitulah peristiwa hari kiamat. Hari kiamat tu sendiri. So datangkan takut pada benda tu, insya-Allah mudah-mudahan ketakutan itu akan bawa kita kepada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas Yang kedua, yang kita perasan lepas Allah perintahkan kita takut kepada hari kiamat ni, Allah suruh kita kenang. Allah suruh kita kenang Allah pernah selamatkan satu kaum yang mereka rasakan kaum mereka ni mulia, tapi mereka dihinakan oleh Firaun, dan Allah kata kenang, aku pernah selamatkan mereka berulang-ulang kali. Dan dalam kehidupan kita pun tuan-tuan sekalian, Allah pernah selamatkan kita berulang-ulang kali. Setuju tak? Allah dah selamatkan kita berulang-ulang kali. Saya rasa pengalaman sendiri pun boleh menceritakan bagaimana Allah selamatkan kita berulang-ulang kali. Saya sendiri ada pengalaman. Saya rasa untuk aksiden motor tuan-tuan sekalian,
Saya semak saya tak tahu, tapi kalau dia tengok saya punya live ni habis saya. Sebab saya time belajar dulu, saya suka pinjam motor orang. Terima kasih juga kawan-kawan saya pernah pinjamkan motor dia, walaupun saya tak ada lesen motor masa tu. Saya bawa motor dan saya pernah banyak kali aksiden motor. Dan bila saya kenang balik sebanyak 5 ke 6 kali saya pernah aksiden motor, tuan-tuan sekalian. 5-6 kali. Tapi alhamdulillah tak jadi rider atau perempit lagi setakat ni. Alhamdulillah. Dengan 5-6 kali saya aksiden, tuan-tuan sekalian, saya bila kenang balik banyak kali dah Allah selamatkan saya. Terlampau banyak kali. Terlampau banyak kali. Sebab kalau ikut logik lah, kalau saya dah bertempuh, kereta tengah melintang macam tu, saya dah bang. Ikutnya saya dah melayang tu, saya fikir jatuh saya tu habis dah. Ditakdirkan saya masa saya yang melanggar, yang kereta melintang tu, saya punya helmet tu tak ikat pun. Logik akal saya suka main macam mana, dia macam dia longgar benda tu. Saya duk fikir, kau melayang saya ni, habis dah helmet saya cabut. Ditakdirkan Allah, saya ingat peristiwa saya melayang tu. Saya melayang, helmet dah cabut, bila jatuh tu masuk balik. Saya selamat tuan sekalian. Sebab saya melayang sampai saya macam tahu front flip tak? Front flip. Melayang front flip tu. Jatuh tu agak besar-besar. Lebih kurang lah kan. Kau jatuh tu kena kepala, memang boleh pecah kepala lah kot. Nak kata banyak kali dah Allah selamatkan saya tu sendiri. Tu dia sudut nyawa. Tapi saya rasa dekat dalam kehidupan kita ni, mungkin pengalaman kita Allah selamatkan kita dari sudut hidayah. Mungkin Allah tak jerumuskan kita daripada kemaksiatan. Sebab teman sekalian, hari ini kita mampu hidup, datang ke kelas, hidup dengan kita beragama, kita beriman kepada Allah, kita beramal dengan amalan yang soleh. Semua ini tanda Allah selamatkan kita daripada maksiat selama ni. Mereka yang Allah uji di luar sana, yang mungkin mereka sedang berguluman dengan maksiat, Allah uji mereka. Tapi Allah tidak selamatkan mereka. Allah kekalkan mereka dalam kemaksiatan. Kita pun saya percaya pernah diuji untuk rasa buat maksiat. Kita pernah ada perasaan tersebut. Tapi Allah selamatkan kita maksudnya. Allah selamatkan kita daripada perasaan tersebut untuk kita lakukan maksiat, dan we are here right now. Mencari sources of hidayah, mencari ketenangan, mencari cara untuk kita ingati Allah Azza wa Jal. So ini tanda Allah selamatkan kita. Dan saya rasa bukan sekali, bahkan berulang-ulang kali Allah selamat kita. Banyak kali dah Allah selamatkan kita. Dan teman sekalian, Allah bagi tahu juga, bukan sekadar aku pernah selamatkan sebuah kaum dengan berulang-ulang kali, dan aku juga pernah bagi satu cerita yang aku pernah selamatkan sebuah kaum dengan total punya keselamatan. Sebuah kaum ini pernah dihinakan dengan satu kaum yang lain, tapi aku pernah juga selamatkan kaum ini dengan total keselamatan. Aku hancurkan kaum tu. Walaupun kaum tu tak beriman, tapi aku hancurkan kaum satu lagi yang hina kaum yang tidak beriman. Tapi sayang sekali, Bani Israel, dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Apa pengajaran kita boleh ambil teman sekalian? Kita teman sekalian, dengan kita kenang banyak kali Allah selamatkan kita ni, kita kenang juga, saya percaya yang Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena yakin yang Allah ni tidak pernah leka dalam memberikan rahman dia kepada kita. Allah tidak pernah leka. Ar-Rahman Allah sentiasa ada bersama kita. Rahmat Allah sentiasa bergelumang dalam hidup kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, anda mampu hadir ke sini, anda mampu buat amal soleh, anda mampu bangun tahajud, anda mampu buat amal soleh yang lain-lain dekat luar sana. Sebab apa? Ada rahmat dalam diri kamu. Tanda Allah sedang berikan rahmat kepada kamu. Percayalah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan pada hari ini adalah sebab rahmat Allah. Adalah sebab rahmat Allah SWT. Sebab itu bila kita baca surah Al-Kahfi, what is the first thing, doa yang kita kena lakukan sebelum kita dapatkan petunjuk, kita dapatkan pilihan yang tepat dalam kehidupan? Anda kan tadi kan dihadapkan dengan pilihan kan? Nak datang ke tak nak? Nak datang ke tak nak? Tak tak? Pilihan. Tapi macam mana kita nak buat pilihan yang tepat dan kita nak pastikan itu pilihan yang tepat? First kali kita minta apa dalam surah Al-Kahfi tu? Ayat ke-10 tu. Rabbana atina min ladunka rahmah dulu. First step adalah mohon rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan rahmat Allah itu juga Allah kata benda yang sama, wa hayyi lana min amrina rasyada. Akan diberikan kekuatan untuk membuat pilihan yang tepat. Ini gambaran, okey. Seterusnya teman sekalian, fahamlah kita tentang At-Taurat ini adalah kitab yang akan memisahkan antara hak dan batil. Dan Al-Quran pada hari ini tuan-tuan sekalian, saya nak kita faham juga Al-Furqan, nama lain bagi Quran juga adalah Al-Furqan. Dia juga adalah pemisahan kepada hak dan yang batil. Maka mudah-mudahan Al-Quran pada hari ini
dia suruh kita kenal kenapa ada cerita orang jahat, kenapa ada cerita orang baik dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah sekalipun, cerita di awal ni, selepas Allah ceritakan dipecahkan manusia kepada 3 golongan, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Allah ceritakan pula siapakah contoh orang munafik dan orang yang kafir kepada Allah ni, iaitulah cerita Bani Israel sekarang ni. Tapi lepas ni kita akan jumpa siapakah tokoh orang baik dalam surah Al-Baqarah ni. Dia balance surah Al-Baqarah ni. Dia tidak Allah cerita orang jahat ni Bani Israel je, tidak. Dia dibalancekan dengan apa tau? Lepas ni ada cerita seorang lelaki yang baik yang Allah nak kita jadikan sebagai ikon dalam kehidupan. Siapakah ikon itu? Kita akan sampai nanti insya-Allah. Okey. Nak katanya apa? So Allah SWT datangkan Alkitab, Al-Furqan, Al-Quran kepada kita. So kita kena jadikan dia sebagai benda yang kita kena contohi, benda yang kita kena terapkan dalam kehidupan. Jangan sekadar baca je tuan-tuan sekalian. We have to make effort kan? Mana tadi? We have to make effort untuk kita dapatkan benda tu. Ni. Bukan sekadar kamu baca dan tiba-tiba kamu demand hidayah pada Allah. Tidak. Baca, oh kamu declare, I guided by Allah. Kita dah dapat petunjuk daripada Allah. Tidak. Allah kata bab hidayah ni memang kena usaha ke mana pun. Memang kena usaha. Kita kena committed kepada guidance tu. Dia tak boleh jadi macam baca Quran, baca dah dapat petunjuk. No. Kita kena usaha untuk faham Quran yang dapat bagi kita petunjuk tu, faham sungguh-sungguh, dan daripada usaha kita tu Allah akan berikan petunjuk. Dan bila kita dah dapat petunjuk, yang membezakan kita adalah faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Jelas tak? Allah kata bukan sekadar bila kamu dah dapat petunjuk, oh aku percaya yang aku dah dapat petunjuk. Allah kata tak cukup lagi masa tu. Sekarang kita rasa, oh aku dah committed to guidance, aku dah usaha untuk dapatkan petunjuk. Allah kata setara tu tak cukup lagi. Untuk mencukupkan kita punya effort adalah, Allah kata once kamu dah dapat petunjuk tu, kamu dah committed kepada petunjuk tu, Allah kata sekarang tiba untuk kamu follow petunjuk tu. Faham tidak? Orang yang dapat petunjuk dengan dia rasa macam dia dah dapat petunjuk, dengan orang yang follow petunjuk tu, dia peringkat yang berbeza. That's why ayat saya tak ingat, yang ayat qulnah bitu minha jami'a tu kita dah bincangkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a. Allah kata dia tak boleh sekadar kamu yakin kamu dapat petunjuk je, tapi yang lebih menyempurnakan kehidupan kamu selepas dapat petunjuk adalah bila mana kamu follow petunjuk tu. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Kamu kena follow petunjuk tu. Dia tak boleh sekadar kamu alhamdulillah dapat dah petunjuk, lepas tu stay maksiat buat, solat tak awal waktu, dia tak jadi lagi. Dia kena follow petunjuk tu, dapat guidance. We have to make improvement. Kita kena buat penambahbaikan dalam kehidupan. Ini tanda kita dapat, kita ikut petunjuk yang Allah berikan kepada kita, bukan sekadar statik. Boleh tuan-tuan sekalian, saya dah cerita boleh tuan-tuan sekalian, saya rasa anda dah baca dah artikel saya dekat dalam Tadabbur Center. Allah tak minta kita pun jadi sempurna tuan-tuan sekalian. Allah tak minta pun kita jadi sempurna. Allah tak minta pun kita jadi yang terbaik. Allah nak just kita improve jalan kehidupan kita seharian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bukan nak minta kita jadi al-ahsan, yang terbaik. Allah minta kita jadi ahsanu amala, yang lebih baik. Dia good, better, best kan? Okay? Allah tak minta kita jadi best. Allah suruh kita jadi better. Sebab bila kita better, kita tak mudah lelah teman sekalian. Kita buat amalan, kita tak cepat letih. Kita tak mudah lelah. Berbanding kalau anda nak buat jadi the best, anda struggle nak buat yang terbaik, sampai anda dah sampai ke satu kemuncak, anda tak tahu anda ada ke mana dah. Sebab anda dah struggle jadi the best. Anda tiba di kemuncak, anda blur. Nak buat apa next? Tapi orang yang better, nak jadi better person, dia mendaki tangga tu slowly, dia improve setiap hari. Tapi bila sampai di kemuncak, dia boleh relax, dia boleh tenang. Sebab dia still ada tenaga yang dia spare, sebab dia tak struggle untuk jadi the best. Dia tak lelah lagi. So dia boleh bina tangga seterusnya untuk dia daki. Orang yang the best, lama dia dah struggle ya, sampai dia letih, sampai ke kemuncak dia dah letih, dia dah lelah, dia tak mampu nak pergi lebih jauh lagi. That's why perintah Allah, improve every day. Kita upgrade diri kita improve setiap hari. Okay, boleh teman-teman sekalian So insya-Allah, mudah-mudahan. So dalam bahasa word mudah bagi konklusi yang terakhir tadi adalah, Allah did not demand us perfection, but Allah wants improvement.
Allah tidak minta kita jadi seorang yang sempurna, tapi Allah mahukan kita ni improve dalam kehidupan, insya-Allah. Kita mas sekalian, ada soalan kalau ada. Mungkin seminit 2 jika ada soalan yang berkaitan dengan perbincangan kita hari ni. Sebab yang ayat terakhir saya nak bincang 54 ni, dia cerita pasal yang hukum riddah tadi tu, yang bila mana kalau dah murtad kepada Allah, syirik kepada Allah. Yang ni ayat dia, Allah kata lebih baik bunuh orang tu. Kenapa bunuh? Sebab mereka dah syirik kepada Allah, daripada dia hidup dalam keadaan kemurkaan kepada Allah, baik stopkan terus dia punya riwayat dia punya hayat dia, supaya dia tidak terus hidup berdosa. Tak lama dia berdosa dengan Allah, tak kumpul dosa, baik bunuh dia sekarang. Walaupun memang dah dosa dah, dia syirik kepada Allah tu, daripada dia terus hidup lama-lama ni dalam keadaan dia syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, tambah dosa lagi, baik bunuh dia sekarang. Tak? Gambaran. Sebab itu bila Allah ilhamkan kepada Khidir, yang budak kecil yang dia bunuh tu, yang akan lakukan kemurkaan kepada Allah, dia akan kuajak kepada mak ayah dia, maka dia bunuhkan budak tu. Setara budak pun kena bunuh. Ghulam kan? Ghulam ni kanak-kanak kena bunuh. Mau Musa tak senang duduk. That's why Musa dia bertanya juga kan, sebab dia tak senang duduk dengan tindakan Khidir tu. Okey, kembali, ada soalan? Syah, ada soalan tak nak tanya? Kes dengan benda kita bincang pada hari ni. Benda ni panjang, sebab tu saya stopkan ayat 53. Sebab kita pun dah tamat masa dah. Ada soalan tak tuan sekalian? Tak ada? Okey, kalau tak ada, betul tak ada? Okey, kalau tak ada, terima kasih tuan sekalian sekali lagi yang hadir. Terharu sangat hujung minggu macam ni hari Jumaat pula tu kan, esok cuti kan. Sepatutnya time-time macam ni lah kita nak family gathering kan. Time-time macam ni lah kita nak pergi sedap-sedap, pergi makan malam kat Bangi Gateway tu kan. Tapi Alhamdulillah, terima kasih tuan sekalian atas sokongan, atas komitmen, kehadiran yang tidak berbelah bagi ni. Mudah-mudahan Allah SWT sudi menganjari kebaikan yang sebaik-baiknya kepada semua-semua yang hadir. Saya rasa cukup sekadar tu. Doakan kami esok. Ada yang hadir ke Paguh? Tak ada? Esok kami ada simposium tadabbur di Paguh. Okay? Kalau ada yang hadir, boleh hadir lah insyaAllah kan? Sebab saya dah habis tiket percuma dah saya bagi. Sebab itu saya ada buka kontes. Saya bagi kat orang yang hadir ke kuliah-kuliah saya, yang boleh jawab soalan saya bagi tiket percuma. Tapi kali ni sebab saya dah habis tiket tu, sebab tu saya tak buka soalan yang kalau anda tanya soalan ataupun ada reward saya bagi pada anda. Okey. Silalah hadir. Iuran dia tak mahal pun, sikit je. Kita charge minimum sangat-sangat. Kalau rasa berkesempatan untuk hadir ke Paguh lah. Why not gialah lagi bercuti kan. Makan nasi biryani kat Paguh sedap tau. Nasi biryani apa tu tak ingat dah. Nasi biryani udang galah dia tu sedap. So anda boleh nak, kalau rasa macam nak pergi melancong makan nasi biryani kat Paguh, boleh datang. Okey. Terima kasih. Saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih sekali lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wasalatul asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.